warahmatullahi wabarakatuh dan tahniah dan terima kasih kerana berada dengan saya petang ni untuk kita belajar tentang insulin dan obesity. Okey, so bila kita bercerita tentang insulin, sebenarnya ramai orang yang ingat insulin tu injection insulin tapi sebenarnya semua orang ada insulin sebab orang yang dilahirkan tanpa insulin sebenarnya dia akan ada isu diabetes type 1. Okey, so kita tak akan cerita sangat tentang tu, tapi kita nak tengok bagaimana sebenarnya insulin dan berkaitannya dengan obesity. So boleh? Alright, okey, so kita akan tengok sedikit sebanyak. Okey, so saya harap suara clear soalan boleh dengar di luar sana. Okey, so bila kita bercerita tentang insulin, okey, so bila dalam proses nak turunkan berat badan ramai orang yang macam mereka masih lagi berfikir tentang kalori masuk, kalori keluar dan sebagainya. So sebenarnya konsep tu yes, dulu saya pun still ikut juga, tapi sebenarnya the latest research menunjukkan bahawa konsep kalori in, kalori out tu tidak berapa tepat. So the best sebenarnya ialah tentang hormones, tentang hormon. So bagaimana impact hormon tu terhadap badan kita. Okey, so saya nak perkenalkan satu buku untuk kawan-kawan di luar sana. So pernah tengok tak buku ni? So pernah tengok buku ni? The Code of Obesity. So nampak tak? So, alright. So pada kawan yang berminat untuk baca lebih lanjut tentang perkongsian saya petang ni, boleh dapatkan The Obesity Code by Dr. Jason Fung. So he's a nephrologist and saya suka baca dia punya, dia punya penulisan, which is actually really eye-opening. Okay, alright, so boleh okay, so saya kalau yang berminat boleh dapatkan buku tu, boleh cari di Kinokuniya ataupun Amazon.com ada. Okay, right, so saya nak tunjukkan, saya nak simpulkan lah so saya simpulkan lah sebab buku ni tebal, jadi saya simpulkan dalam ni. Dan sebenarnya apa kod dia, so sebenarnya dalam proses kita nak menurunkan berat badan, so kita kena tahu kod dia, kunci dia. So kunci dalam proses kita nak turunkan berat badan ialah insulin. So itu yang diperkatakan dalam buku tu lah. Okay, so tak apa, saya explain dan saya permudahkan untuk anda. Okay, so insulin. So apa sebenarnya insulin ni? So insulin adalah sejenis hormon yang dihasilkan oleh pankreas. So semua orang ada pankreas. Insulin kita okay, so right, clear tak? Saya harap semakin clear. Okay, dah baca. So ramai. Suara tak dengar. Okay, so kita dah betulkan, dengar tak suara? Okay? Okay, dah baca. So alhamdulillah, siapa yang dah baca buku tu very good. So buku tu banyak research. So anda boleh dapatkan kepada anda yang gemar membaca. So it's a bit technical juga, tapi tak apa, at least kita boleh faham. Okay, so kita kembali semula. So insulin dan obesity, so di mana perkaitannya? Okay, so macam saya kongsikan tadi, insulin adalah sejenis hormon dan hormon ni sebenarnya dia dihasilkan oleh pankreas. So pankreas adalah satu organ yang berada di belakang perut kita. So dia berbentuk macam dia ada body dia, ada tail dia dan juga ada head dia. So dia macam bentuk dia lebih kurang macam ni lah. So bentuk dia lebih kurang macam macam ala-ala berudu sikit. Okay, so bentuk dia macam ni. Suara tak berapa kuat. So ramai yang kata suara tak berapa kuat. So that means adjust sikit lah. Sekejap ya, bagi saya 30 saat untuk adjust. Boleh tak? Testing, testing. So okay tak? Okay, boleh? Dah clear? Hilang pula suara. Aduh. Saya rasa line kat sini okay. Alright, okay, tak apa. So sekiranya masih tak dengar juga, please give some feedback so that kita boleh cuba usahakan sesuatu. Okay, so macam saya katakan, insulin adalah
hormon yang dihasilkan oleh pankreas kita. So lebih kurang lah bentuk dia macam tu. Okay, so basically insulin ni dia akan dirembeskan oleh pankreas bila dia punya signal dia ialah actually bila ada kehadiran glukosa. Okay, so tulis kat situ glukosa. So share dekat ruangan komen glukosa. Okay, so insulin akan dikeluarkan bila glukosa meningkat dalam darah. So tulis dekat ruang komen glukosa. So glukosa tu gula lah kan. Salah ulang nama lain je. So gula. Okay, so ni saya segi very basic Yes, glukosa. Okay, so saya harap sorry clear Okay, alright, so apa yang berlaku ialah bila glukosa dalam darah meningkat, biasa kita makan. So bila kita makan, glukosa akan kan tidak ada cenderung kita makan makanan yang mengandungi karbohidrat. So karbohidrat dia akan dirembeskan sama ada manis ke atau tak manis. Karbohidrat kebanyakannya akan dipesahkan menjadi glukosa dalam darah. So carbs usually akan turns into glucose lah, kecuali fiber. Okay, so bila dia kita dah cernakan karbohidrat tu, glukosa akan meningkat dalam darah. So bila glukosa meningkat dalam darah, insulin akan dirembeskan. So pankreas akan sense. Okay, insulin sedang meningkat, glukosa sedang meningkat, so insulin akan dirembeskan. Okay, so bila insulin dirembeskan, so apa fungsi insulin? So insulin dia punya fungsi dia yang pertama ialah menurunkan paras gula dalam darah. Okay. Okay, glukosa. Okay, right. So jauhi Okay. Alright. So fungsi yang pertama dia ialah menurunkan glukosa dalam darah. Okay, so hari ni punya session part 1 kita akan kenal tentang insulin dan kita akan tengok roughly main dia punya isu yang utama iaitu insulin resistance dan sedikit sebanyak apa yang kita boleh buat. So insyaAllah akan ada part 2, part 3 kalau lebih ramai. So saya harap anda share so that kita lebih ramai mendapat manfaat lah. Sebab orang tak tahu tentang konsep ni. Orang masih lagi dengan masih lagi orang kata terbelenggu dengan teori kalori. So ramai lagi di luar tak sana. So please share pada kawan-kawan anda yang insyaAllah akan dapat manfaat. Okay, so again kembali kepada sini. So bila glukosa dalam darah meningkat, bila kita dah makan, insulin akan meningkat. Okay, so macam mana insulin ni bantu untuk turunkan, sebab fungsi dia ialah menurunkan paras gula dalam darah. Okay, so tulis kat situ macam Cikgu Suhaida tulis menurunkan glukosa, menurunkan insulin menurunkan paras glukosa dalam darah. Betulkan sikit. Insulin menurunkan paras glukosa dalam darah. So tugas dia. So bagaimana dia bertindak? Sebab glukosa tak boleh banyak dalam darah kita, so kita akan jadi diabetik. So diabetik dia akan, sebab gula yang banyak dalam darah dia akan jadi toksik, dia akan merosakkan semua sistem. Just name it, mata boleh buta, kaki boleh kena potong, jantung boleh tersumbat, kepala boleh jadi nyanyuk, Alzheimer dan sebagainya. So that's why kita ada type mechanism yang control kita punya blood sugar, which is actually insulin. Okay, so cara insulin bertindak. So bila kita punya pankreas dah hasilkan insulin, so insulin akan keluar. So basically inilah contoh insulinnya. Okay, so insulin cara dia bertindak. So ini kita punya sel, kita punya sel. So apa yang berlaku ialah insulin ni akan melekat kepada insulin receptor. So dekat situ insulin receptor. Suara tak jelas. Okay, so maybe kena kuatkan sikit kot. Okay, alright. Okay, so insulin receptor. Okay, so right, tulis lagi insulin receptor. Tulis dekat ruangan komen. Insulin receptor. Okay, tulis di bahagian komen insulin receptor. Dan jangan lupa kawan-kawan yang online maybe boleh share so that lebih ramai dapat sedikit manfaat daripada perkongsian kita petang ni, insyaAllah.
Okay, so ilmu yang dikongsikan Okay, so alright. So tulis kat situ, saya nak tengok insulin receptor. Okay, so kita dah tahu bahawa insulin akan menurunkan paras gula dalam darah, paras glukosa dalam darah. So cara dia bertindak macam mana dia nak masukkan. Okay, so kita nak tahu sebab insulin tak, glukosa tak boleh terlalu tinggi dalam darah. So dia kena turun. Dia kena turunkan. So cara dia nak turunkan dalam darah ialah dia kena masukkan, tolak ke dalam sel. Okay, alright. So macam mana dia buat? Macam mana dia bertindak? Okay, so dia akan melekat pada insulin receptor. Okay, ini adalah seperti kunci dan tapak kunci. Okay, so ni dia punya words dia. Yang kalau anda nak faham tentang insulin resistance, so kita kena faham tentang ini. Sebab daripada insulin resistance, kalau nanti later lah insyaAllah dalam perkongsian akan datang. So kalau kita faham tentang insulin resistance, sebenarnya banyak benda kita boleh cegah insyaAllah. Okay, so ramai tu insulin receptor. Okay, so feel free untuk share so that lebih ramai dapat manfaat insyaAllah. Okay, so insulin akan pergi ke insulin receptor. Okay, so jelas kat situ. So dia bertindak sebagai kunci dan tapak kunci. Okay, tulis kunci dan tapak kunci Okay, maksudnya kita masuk. So kunci kena buat demo sebenarnya kan. Kunci dan tapak kunci. So ni masuk dan dia akan buka kan. Baru mangga tu terbuka. So sama juga. So insulin akan masuk ke tapak kunci ni. So kunci dan tapak kunci. So dia akan buka satu lagi pintu. So pintu glukosa. So glukosa dalam darah ni dia akan masuk ke dalam sel. Okay, so jelas tak? Ini cara bagaimana insulin bertindak. Okay, sebelum kita faham yang ni, baru kita faham yang ni. Okay, so that means insulin dia akan melekat daripada kunci dengan tapak kunci. So dia bila dia melekat elok, so dia unlock kan. Bedah tu dia unlock. So dia akan buka satu lagi pintu. Kita panggil pintu glukosa ni. So glukosa akan masuk ke dalam sel. So gula dalam darah akan turun. So ni saya bagi contoh lah. Contohnya ni gula dalam darah. Dalam saluran darah, so dia akan masuk. Okay, jelas? Okay, boleh follow so far? Okay, saya buat slow and steady je ni. Okay, right. Dan seterusnya, so bila glukosa dah masuk, so gula dalam darah pun jadi stable. So that is okay. Tetapi, okay, apa yang berlaku dalam insulin resistance? So saya tulis kat sini. Insulin resistance. Insulin resistance ni IR lah, senang katalah IR ialah di mana berlaku kerintangan insulin. Maksudnya apa tau? Insulin ni dia melekat dekat tapak tapi tak boleh buka. So pintu ni dia end up dia tak buka. So dia macam kita unlock, macam kan mungkin ada gigi kunci tu yang patah. So dia ada sedikit je kunci tu gigi dia macam patah kan. So ataupun dalam mangga tu tapak dia macam rosak, misalkan mat sikit ke whatever kan. So jadi katalah saya nak tunjukkannya. So dia boleh masuk tapi ada beberapa tapak yang macam dah rosak. So macam rosak ke, macam kembang ke, stretch ke whatever. So dia akan menyebabkan insulin tu boleh masuk, boleh fit in. Tapi dia tak boleh unlock. So bila dia tak boleh unlock, maksudnya glukosa ni tak boleh masuk. So bila glukosa tak boleh masuk, dia akan end up gula dalam darah akan makin tinggi. Okay? So dalam masa yang sama, bila gula dalam darah masih tinggi, so dia akan menyebabkan bagi feedback kepada dengan pankreas, dia akan macam gula masih tinggi lagi ni kan. So dia ingatkan tak cukup. Pankreas ingat tak cukup hasilkan insulin. So pankreas akan hasilkan lebih banyak. So dia akan hasilkan lebih banyak. Lagi banyak. So lebih banyak dia akan hasilkan. So dia sebab macam kita. So saya bagi contoh senang macam ni lah. So macam orang yang cakap dengan macam senang kata macam ni lah. Kita bebel dengan anak kita kan, sekarang ramai kumpul kat rumah kan. Bebel cakap lepas main sepak, dah bersepak tu kemaskan. Mula kita cakap baik je.
Lepas tu okey, lama-lama bila dia tak buat, so benda makin bersepah, so suara kita pun makin kuat. Sama macam tu. So that means kan dia punya feedback macam tu. So kita cakap pelan tak dengar, jadinya dia kata mungkin tak cukup kot, tak cukup kuat. So dia akan keluarkan lagi banyak. Lagi banyak. So dia end up dengan keadaan yang kita panggil glukosa meningkat, insulin pun lagi meningkat. Okey? So jelas? Kat situ kan? So kita panggil ni ialah hyperinsulinemia. Insulinemia. Okey, so alright, jelas? Okey. So tulis kat sini glukosa meningkat, insulin meningkat. So tulis kat situ glukosa meningkat, insulin meningkat. Okey, apa implikasi dia pula? Okey, alright. So glukosa meningkat, insulin meningkat. Insulin resistant macam membebel kalau anak makin sebab kamilah, lepas tu dia akan kita kena lagi kuat suara. So that means insulin lagi hasilkan lagi banyak. So end up dengan badan kita sebenarnya glukosa dia tinggi, dalam masa yang sama insulin tu tinggi. So mungkin pada peringkat awal still lagi boleh stable, mungkin kita perlukan lebih banyak insulin untuk masuk kan. Tapi nanti lama-lama bila insulin makin tinggi, glukosa makin tinggi, itu kita akan end up dengan diabetes. Okay? Right. So jelas? Okay, saya nak kaitkan dengan obesity untuk hari ni, simple je. Okay, so satu lagi yang kita kena ingat bahawa insulin ni adalah master of storage. Okay. So kita guna master of storage. So boleh tulis kat situ insulin master of storage. Apa maksud dia? Okay. Right? So master of storage. So apa maksud dia? Dia kata master of storage sebenarnya glukosa. Okay. So glukosa tadi kan, so dalam kes hyperinsulinemia di mana insulin tidak dapat berfungsi, this is what we call insulin resistance. Insulin makin tinggi. So insulin terlalu tinggi. So dia tahu glukosa ni pun tinggi dalam darah. So apa yang dia akan buat? So glukosa somehow memang tak boleh ada dalam darah terlalu tinggi. So somehow insulin akan cari cara. Insulin akan cari cara. So which is glukosa yang banyak tadi ni, dia akan cari tempat kat mana aku nak simpan ni. Kat sel-sel dia banyak tak boleh guna. So dia akan simpan menjadi glycogen. Satu. Dan satu lagi dia akan simpan menjadi lemak, ataupun kita panggil triglycerida. So dalam hati kita, dalam kita punya sel lemak dan sebagainya. So ini sebenarnya yang berkait dengan kita punya obesity. So nampak tak? So glukosa yang lebih tadi, okay, so sekarang ni dia tak boleh nak masukkan dalam sel untuk tukar jadi tenaga. Okay, so that means, okay, sekarang ni saya tambahkan sikit lagi. Dia akan turunkan glukosa dalam darah. So bila glukosa dalam darah turun, dia akan masuk, glukosa kena masuk dalam sel untuk tukar jadi tenaga. Okay, so sebab tu bila kita makan gula cepat sikit bertenaga kan. Okay, so ramai orang macam nak karbo untuk tenaga. Bila tak ada karbo tak boleh nak bertenaga kan. Which is tak berapa tepat. Okay, so alright. So jelas tak sekarang so far? So that means kat sini glukosa yang banyak ni sebab insulin ni dah ada kerentanan insulin. So insulin ni berlaku bila tapak ni tak berfungsi dengan baik. Maksudnya dah masuk, so glukosa akan meningkat. So bila glukosa akan meningkat dalam darah, so badan kita akan cari cara untuk simpan sebab dia tak boleh berada dalam darah ni. So caranya ialah dia akan simpan dalam hati. Mula-mula disimpan jadi glycogen, lama-lama bila dah terlalu banyak sangat, dia akan simpan jadi lemak. So ini kita panggil triglyceride. That's why orang yang ada insulin resistance, kebanyakannya memang ada risiko untuk dapat high cholesterol. So dalam masa yang sama, of course bila dia simpan glukosa ni dalam lemak, so lemak akan meningkat. So itu yang dikaitkan dengan obesity. So lemak dalam darah boleh meningkat, lemak dalam hati boleh meningkat, lemak dekat kita punya abdomen, seluruh badan pun boleh meningkat. So itu yang akan berkait dengan body fat percentage yang meningkat, which is actually related with obesity. So nampak tak? Boleh follow? Jelas tak? Sebab saya kata glukosa meningkat, bila insulin meningkat, lemak akan bertambah ataupun
ataupun lemak akan meningkat. Lemak akan terperangkap. Okey, so jelas? Siapa yang jelas? Angkat tangan sikit. Siapa yang jelas konsep ni? So ini pengenalan di hari ni. Nanti kita akan pergi lebih lanjut. Okey. Berapa ramai yang jelas? Angkat tangan sikit. Kita tengok. Okey, Rodia. Okey, alright. Okey. Alright, so kita tengok insulin resistance adalah keadaan di mana sel kita tidak, insulin tidak bertindak dalam badan kita. Dalam sel kita dia tidak boleh berfungsi di sini. So dia akan menyebabkan glukosa meningkat dalam darah. So glukosa yang meningkat akan disimpan dalam hati sebagai glycogen, tapi kalau terlalu banyak sangat dia akan disimpan sebagai lemak. So kesannya, natijahnya ialah glukosa meningkat, insulin meningkat, lemak akan terperangkap. Okey, so alright, boleh? Jelas Okey, so ada soalan? So daripada Izwan Rashid, doktor, adakah insulin resistance boleh dibetulkan? Okey. So alright. Okey, so kita akan tengok later dalam perkongsian seterusnya, kita akan tengok lebih lanjut, which is jawapannya boleh. It is reversible. So insulin resistance ataupun pre-diabetes ataupun hyperinsulinemia boleh diperbaiki. So berita baiknya yes. Okey, so alright. Dan kepada kawan-kawan yang ada buku intermittent fasting saya, so siapa yang dah dapatkan buku ni, so anda boleh tengok pada page daripada page awal sebenarnya, so 28, 29, 30, 31 tu saya banyak berkongsi tentang insulin. So concept of insulin. So concept of insulin, so anda boleh tengok. So perangkap sekejap. Saya share sikit. Okey, so boleh tengok. So pada kawan-kawan yang ada buku, maybe boleh refer. Sebab dekat situ memang saya tunjuk kat situ antara penyebab utama kenapa ni kita punya pankreas ni rosak. Kita punya insulin resistance boleh berlaku ialah bila kita banyak makan makanan-makanan yang bergula. So hari-hari pankreas tu macam terpaksa keluarkan lebih banyak kan. Lama-lama dia dah terlalu banyak, dan lama-lama bila kita macam anak kita, bila dia dah terlalu bosan dah mak bapak dia asyik berbebel, suara kuat, lama-lama dia macam resistant, macam angin lalu je lalu. Macam okey, tapi dia tak buat kerja tu sebab bila dia dah resistant atau dah ada kerintangan terhadap apa yang arahan kita. So sekali cakap dia okey. So sama juga bila kita bertahun-tahun amalkan ataupun gaya hidup kita lebih kepada makanan-makanan yang manis, dia akan menyebabkan sel ni pun dah jadi macam malas. Okey, so insulin dah makin banyak. So dalam masa yang sama dia dah macam dah penat. Sedang kata dah penat dan dah malas, dah macam tak larat dah. So dia macam bosan dah. So antaranya, so dia macam ignore. So dah start ada ignorance kepada insulin receptor. Okey, so itu yang dia macam tak berapa. That's why dia punya reaction kesan dia. So itu yang dia panggil antaranya ialah perangkap insulin. So bila insulin meningkat, so dia akan terus menyebabkan lebih banyak glukosa dalam darah. So that's why antaranya lemak akan meningkat. Ini antaranya. So banyak lagi kesan-kesan lain sebenarnya. Okay, so boleh follow? So Izwan Rashid, yes, boleh. So kita akan perbaiki. Okay, saya bagi satu analogi lagi lah. Sebab analogi mungkin orang senang faham. Okay, satu lagi analogi yang saya suka beri ialah kita punya, katalah sel lemak kita. Sel lemak kita saiz dia exposing. Contoh. So that means kita punya sel kat sini, dia punya insulin reseptor semua kat sini saiz ni lah kan. Tetapi bila kita dah obese, contohnya bila 5%, macam getah bila kita stretch kan, dia punya structure dia dah macam mengembang ataupun memberi. So sama juga. Jadi ni bila dia kat sini, instead of dia size macam ni, dia akan jadi size macam ni, macam getah dah stretch. Okay, so that's why sebenarnya obesity dan insulin resistant ni dia macam vice versa.
kalau kita ada obesity, dia akan lebih teruk dia punya insulin resistance. Sebab apa? Dia akan menyebabkan tapak kunci tu jadi kembang, macam kita stretchkan getah yang sama. So kalau kita nak perbaiki dia lah, kita kena turunkan berat badan kita. So bila kita turunkan berat badan kita, so dia yang 50% ni dia akan pergi ke size yang ni balik. So that means kat sini dia akan jadi this size. So dia punya pelekatan tu lebih cantik, lebih elok, dan dia boleh open up back properly. So that means kat sini bila dia turunkan berat badan, insulin resistance kita akan berfungsi dengan lebih baik. Jelas? Okay, so boleh tak? Ada soalan? Okay. So alright, so saya tak nak untuk kali ni, untuk ni first baru introduction. So of course banyak bila kita bincang tentang insulin ni banyak dan antara kesan dia, antara symptoms, kita cakap symptoms dulu. Okay, so bila glukosa tak dapat masuk ke dalam sel sebenarnya, bila glukosa tak dapat masuk dalam sel, so kebanyakan orang dia antara tanda dia ialah dia cepat letih. That's why orang kecil manis pun dia macam selalu letih apa semua kan. So itu antara kesan-kesan insulin. So glukosa tak dapat masuk dalam sel. Bila glukosa tak dapat masuk dalam sel, dia tidak dapat diproses jadi tenaga. So bila tak dapat diproses jadi tenaga, so dia akan jadi macam letih. Especially bila makan. So bila makan, lepas makan patutnya bertenaga kan, tapi lepas makan jadi lagi letih. Dan orang-orang yang macam ni, kebanyakannya orang yang ada insulin resistance sebenarnya, bila dia punya glukosa dalam darah dia meningkat, so risiko untuk dapat diabetes. So tendensi orang yang dapat yang ada hyperinsulinemia, high blood glucose, memang risiko untuk dapat diabetes. So that's why orang diabetes ni memang dia macam letih, macam mengantuk apa semua kan. So dalam masa yang sama juga, so bila kita punya sel tak dapat tenaga, so kita akan jadi letih. So kita nak energy. So dia akan cari apa energi yang lebih cepat untuk push blood sugar. So kebanyakan orang yang ada insulin resistance, dia akan lebih suka pada manis. So dia macam craving. Sebab apa craving kepada glukosa? Sebab dia nak gula naik dengan cepat. So that bila mungkin flooded banyak, so lebih banyak dapat ada potensi untuk masuk ke dalam sel. Okay, so that's why dia akan macam craving untuk instant energy. So dia akan macam nak makan yang manis, nak makan yang manis, nak makan yang manis. So that's why dia antara symptoms dia. Okay? So right. Boleh Okay, so end up kalau ada diabetes dan sebagainya, so dia memang boleh dapatlah all these symptoms of jadi macam kencing malam, apa semua tu dah pergi kepada diabetes. Tapi okay, saya just nak tunjukkan sikit. So anda boleh tengok, boleh buka muka surat dalam buku yang saya buku intermittent fasting ni. So anda boleh buka muka surat 32. So dekat 32 saya tunjukkan antara simptom severe hyperinsulinemia. So boleh tengok tak? Okay, right? Okay. Kalau dalam simptom hyperinsulinemia ni, okay, so orang yang ada hyperinsulinemia ni, insulin terlalu tinggi, dan insulin ni dia ada growth punya tu kan, dia ada masa of storage dan dia ada promote growth. So dia akan menyebabkan dia akan ada impact kepada kita punya fibroblast dan juga melanin, maksudnya dekat kita bahagian kulit. So that's why orang-orang yang ada hyperinsulinemia, so dia akan dapat tanda-tanda dia macam kita panggil skin tag. So dia macam ada tumbuh macam putil-putil dekat badan dia. Dan juga kalau tengok dekat bahagian dia punya tengkuk ataupun pelipat-pelipat kan, so kelengkang, ketiak, dia jadi warna hitam. Itu kita panggil acanthosis nigricans. So itu adalah biasa kan kita tengok macam adik-adik yang macam obese tu kan, so tengkuk dia macam hitam kan. Itu sebenarnya bukannya daki. Tak, itu adalah acanthosis nigricans, salah satu simptom hyperinsulinemia. Sebab apa? Hyperinsulinemia ni dia akan dia ada impact terhadap kita punya fibroblast dan melanin. So dia boleh jadi dia tumbuh macam tu lah. Dan dalam masa yang sama, that's why kalau orang yang ada hyperinsulinemia, bukan sahaja dia boleh tumbuh macam tu, sebenarnya actually increase risk of cancer juga. So there's a lot of studies on that. Okay, so alright, so saya harap saya nak faham konsep dulu. Okay, siapa yang jelas dengan konsep ni? So angkat tangan sikit. Okay, so that means kat sini kita faham at least anda dapat overall. So insyaAllah dalam perkongsian seterusnya kita akan
kita akan kongsikan lebih lanjut. Dan of course bila kita faham tentang bahawa bila kita makan glukosa banyak, so dia akan menurun, dia akan menyebabkan insulin meningkat, so lemak akan terperangkap. So apa yang kita boleh buat dalam bulan puasa ni, kita ada berapa hari lagi kan, so of course dalam proses kita nak buat amal tu, dan kita lebih istiqamah, especially dalam waktu berbuka. So control makan waktu berbuka, so kurangkan makanan-makanan yang manis, so kita tak nak ada surge of insulin dekat situ. Dan dalam masa yang sama, so bila kita berpuasa, ini adalah sebahagian daripada Islamic ini adalah Islamic intermittent fasting. So kita biasa buat IF kan, so lepas bulan puasa nanti continue dengan IF dan continue dengan puasa 6. So kombinasi IF dan IIF, Islamic IF yang kita buat sekarang ni sangat memberi impact terhadap insulin. So bila kita tak makan, insulin memang akan turun. So insulin yang turun, dia akan bantu untuk activation of glucagon dan sebagainya, actually untuk bantu untuk pembakaran lemak. Okay, so alright, so jelas? So Venice, anda boleh lihat ada beberapa graf yang saya kongsikan dalam ni, so boleh review dan start kita teruskan dengan berpuasa, dan insyaAllah dalam perkongsian akan datang saya akan lebih precisekan lagi apa yang kita boleh buat dalam proses kita untuk nak stabilkan semula insulin resistance. Alright, so saya sampai di sini saja. Look forward untuk lebih banyak perkongsian dengan anda. Terima kasih kepada kawan-kawan yang online petang ni, dan please share untuk manfaat kawan-kawan kita yang lain. So dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye bye.